adapun yang dimaksudkan dengan musafir ialah orang yang membuat perjalanan jauh, seperti ia berlayar ke luar negeri. Jadi orang-orang yang musafir itu mereka disyaratkan diberi kelonggaran, dalam arti kata pada dasarnya mereka itu diberi kelonggaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berbuka puasa. Dalam arti kata yang lain, walaupun itu satu kelonggaran, tetapi mestilah memenuhi kriteria-kriteria yang ia itu sebagai seorang musafir. Jadi untuk menjadi seorang musafir itu syarat pertamanya ialah, pertama hendaklah orang yang bermusafir itu perjalanannya, artinya jarak perjalanannya itu jauhnya ialah sekira-kira dua marhala bersamaan dengan 89 km. Artinya daripada tempat dia memulakan musafirnya itu hingga menuju ke tempat yang ditujunya itu mestilah cukup, artinya 89 km hingga ke atas. Yang kedua, syarat orang yang bermusafir itu hendaklah perjalanannya itu bukan kerana perjalanan maksiat. Artinya perjalanan yang diharuskan oleh hukum syara, seperti perjalanannya itu untuk menziarahi kaum keluarganya ke luar negeri kah, atau untuk shopping sempena hari raya, boleh. Ataupun kalaupun ia ingin shopping pun tujuannya itu untuk mengerjakan umrah. Maklum dalam bulan Ramadan ini jika kita mengerjakan satu umrah seolah-olah pahalanya satu haji untuk mendapatkan ganjarannya. Atau yang kita ini selalu berlaku di negara kita ini, kebanyakan penuntut-penuntut kita ini belajar luar negeri, apabila datang Ramadan ini mereka akan pulang ke tanah air. Jadi mereka itu dikira dalam perjalanan yang jauh juga. Dalam pada itu juga syarat bagi seorang yang musafir itu ditambah lagi tu Aisyah, hendaklah ia memulakan perjalanannya itu ialah sebelum terbit fajar saja. Artinya di sana tu dalam ia memulakan perjalanannya tu sebelum masuk waktu subuh. Jadi sekiranya ia memulakan perjalanannya itu setelah berlalu daripada waktu subuh, artinya pada waktu siang, maka dengan sendirinya kelonggaran itu tidak adalah baginya. Sebagai contoh spesifiknya, kalau ia ke Kuala Lurah pukul 10 pagi menunggu pos immigration buka kah? Tidak dikategorikan musafir. Iya, ikut tempat kita. Sekiranya Kuala Lurah itu sebagai destinasinya untuk menuju ke Sabah sebagai contoh. Jadi Kuala Lurah itu adalah destinasi bukan untuknya bermukim. Dalam perkara itu ia boleh artinya dikira juga sebagai musafir. Ia boleh artinya walaupun ia keluar awal dan pukul 10 lalu kerana Kuala Lurah itu sebagai destinasinya untuk menuju ke sana. Tetapi kalau yang ditujunya hanya Kuala Lurah sahaja, maka dengan sendirinya ia tidak termasuk dalam kategori orang yang bermusafir. Jadi pada dasarnya orang yang bermusafir ini mereka diberi rukhsah, artinya diberi kelonggaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mereka berbuka puasa. Sekiranya dalam perjalanan itu mereka menanggung musyakkah, artinya merasa susah untuk meneruskan puasanya. Tetapi andai kata dalam perjalanan ini walaupun ia diberi title sebagai seorang musafir, tetapi tidak ada rasa-rasa kemudaratan baginya, maka itu ada lebih baik bagi ia meneruskan puasanya itu. Jadi berhubung dengan musafir ini, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Yang mana Allah Taala berfirman yang maksudnya sesiapa di antara kamu yang sakit atau dalam musafir, bolehlah dia berbuka, kemudian wajiblah dia berpuasa sebanyak hari yang ia berbuka itu pada hari-hari yang lain. Jadi daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala ini jelas kepada kita bahawa orang yang musafir ini mereka tu diberi pengecualian, Joisa. Tetapi walau bagaimanapun, sebagaimana yang saya jelaskan tadi, menurut Imam Asy-Syafi'i, seandainya perjalanannya itu tidak menimbulkan kemudaratan, lebih baiklah ia berpuasa. Tetapi andai kata dalam perjalanannya itu ada mudarat baginya, maka ia afdal juga berbuka. Jadi di sana tu ada alternatif. Bukan semestinya apabila kita ni mendapat title musafir itu dengan sewenang-wenanglah kita ni mengambil untuk terus tidak berpuasa. Kerana perlu kita ni ketahui juga Isa dan Fadilah, sekiranya kita ni sebagai seorang musafir apabila berbuka, jadi kita ni ada hutang lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, perlu kita ni ingat. Jadi dalam perkara itu kalau kita ni tidak mau dibebani oleh hutang, kerana kita ni diwajibkan qada tetapi tidak diwajibkan fidyah. Jadi kalau kita ni rasa perjalanan kita ni itu tidak ada menimbulkan apa-apa, menurut Imam Asy-Syafi'i
lebih afdal, lebih baiklah ia berpuasa. Betul. Kalau pakai kenderaan kan lebih selesa sudah sekarang kan, dengan airconnya. Jadi mungkin faktor memudaratkan tu kurang lah ya. Kalau penerbangan, isunya macam mana ni? Kalau kita ni berada di angkasa, di dalam kapal terbang, jadi kita ni harus mengetahui perbezaan kita ni untuk berbuka puasa berbeza dengan kita tinggal yang di darat. Jadi untuk orang yang di dalam pelayaran, maka mereka hendaklah memastikan bahawa apabila mereka di atas penerbangan itu, memastikan bahawa matahari itu sudah lenyap masuk ke dalam. Artinya di sana tu tidak ada nampak lagi bayangan matahari. Jadi di sana tu untuk berbuka. Untuk berbuka. Jadi di sana tu hendaklah mereka orang yang berpuasa itu menyempurnakan berbukanya pada apabila nyata malamnya. Jadi dalam erti kata di sana tu berbeza dengan kita yang tinggal di darat. Jadi kita ni ada makluman, makluman diberitahu. Lihat radio, lihat TV pun ada. Jadi kita ni apabila di penerbangan tu kita ni hanya bergantung kepada info daripada cabin crew kita ni. Itulah kalau sekiranya kita ni masuk dalam kategori dalam penerbangan. Jadi jangan pandai-pandai lihat matahari sudah masih waktu berpuasa lah ya. Kalau paling senang untuk kita memahami isu musafir kan dari dulu sudah sering kita perbincangkan isu ini, tapi masih juga ada kekeliruan. Ada yang mengatakan kalau hanya ke negara sebarang dengan kenderaan yang begitu canggih sudah, memudahkan sudah. Jadi faktornya diwajibkan berpuasa masih. Tapi kita perlu berlandaskan pada 3 faktor tadi yang kita sebutkan. Jadi terima kasih Isa. Jadi perlu kita ni ketahui perbandingan sekarang kecanggihan, kemudahan, itu tidak dapat juga kita menjadikan asas untuk kita ni menggugurkan status kita sebagai musafir. Kerana dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sudah berfirman tadi faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar. Jadi di sana Al-Quran memberitahu bahawa apabila kita ni sebagai seorang musafir, maka kita ni dengan sendirinya apabila cukup syarat-syaratnya itu tadi bukan kerana maksiat, perjalanannya sudah melebihi 89 km dan kita ni meninggalkan atau sebelum terbit fajar. Jadi dengan sendirinya kita ni sudah ada authority untuk mendapat title musafir itu. Sama ada kemudahan kah atau tidak ada kemudahan, dalam Al-Quran sudah dinyatakan. Artinya keharusan. Dalam pada itu sebagaimana penjelaskan tadi Al-Imam Asy-Syafi'i dan sahabat-sahabat beliau ada menyatakan walaupun Allah telah menjelaskan macam itu, jadinya ada lagi pendapat Imam Asy-Syafi'inya kalaunya tadi sekiranya puasa itu memudaratkan kita ninya, maka afdal berbuka. Tetapi kalau indah memudaratkan, lebih afdal kita ni meneruskan puasa. Jadi di sana tu faktor kemudahan ke atau tidak kemudahan itu tidak jadi persoalan. Jadi di sana tu menunjukkan kalau title Allah Subhanahu Wa Taala memberi kemudahan itu, jadi kita ni rebut. Jadi lihat juga lagi suasana itu lagi keadaannya, pendapat yang diberi oleh Imam Asy-Syafi'i tadi. Tapi kalau kita fahamkan secara kasarnya kan persyaratannya sudah pun diberikan. Kan persyaratan ini pun diberikan zaman dulu, belum ada kereta, pakai unta masih kan. Pun persyaratannya masih dilonggarkan. Berdasarkan pada 3 faktor tadi, berbanding dengan sekarang yang lebih canggih. Hukum masih jalan. Hukum masih jalan, tapi rasanya lebih mudah untuk kita menjalani puasa tanpa memecahkan rekodnya kan. Jadi sebenarnya walaupun Allah Subhanahu Wa Taala beri kelonggaran kepada kita, tapi kita ni ada keimanan di hati kita. Kita ni akan memikirkan kasih Allah kepada kita, alhamdulillah, itu rahmat Allah, tidak dapat kita ni pertikaikan. Tapi kalau kita ni rasa itu bukan beban darah kita ni, apanya kita ni, apa tidak, why not? Why not? Kalau kita ni terus mengambil bahawa kita terus berpuasa, kerana sebenarnya musafir ini sebagai dugaan juga, menguji juga keimanan kita ni. Jadi di sana menunjukkan kalau kita ni berada pada zaman yang canggih, banyak kemudahan di sinian ya. Jadi sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ni terima musafir itu rukhsah, tetapi dalam masa yang sama kita ni ambil juga Allah Taala beri kesenangan. Jadi kita teruskan berpuasa. Tidak ada menjadi kesalahan sama ada terus berbukakah atau kita ni puasa. Itu ada hukumnya. Jadi bagaimana dengan kedudukannya? Seperti yang Ustaz katakan, katanya kalau musafir ini bagi mereka yang membuat perjalanan sebelum subuh. Okey, bila kita ni sudah sampai ke negara tersebut, oleh kerana kita ni kan menetap dalam 2-3 hari. Adakah untuk hari seterusnya itu kita dikategorikan musafir?
Iya, jadi sebenarnya syarat-syarat kita nikah musafir ini ialah di mana kita ni dibolehkan untuk menjamak sembahyang kasar atau sembahyang mengkasarkan sembahyang kita ni. Jadi dalam kategori yang Fadilah nyatakan tadi, jadi kita ni jika kita ni bermusafir, kita ni menetap pada satu tempat itu tidak melebihi 4 hari, termasuk hari datang dan hari kembalinya kita ni. Jadi kita ni masih ada title sebagai seorang musafir. Jadi kalau kita ni di sana tu untuk mengambil keruksahan itu tadi, kelonggaran yang Allah Taala beri pun boleh, tidak ada masalah. Tetapi ingat, kalau kita ni sudah melebihi tinggal di sana tu sebagai residennya sudah, jadi dengan sendirinya kita ni wajib akur dan taat kepada perintah, dan kita adalah salah seorang yang wajib berpuasa di tempat itu. Jadi ada kelonggaran lah. Tapi kalau kenapa tidak ya untuk kita ni mencoba berpuasa di negara semampu-mampunya. Okey, kalau maklumlah ada yang kena jiran ke, kan shopping. Mungkin dari destinasi A ke B, dari shopping mall A ke shopping mall B, kemudian dari shopping mall B ke shopping mall C ke. Mungkin total jarak di antara lokasi-lokasinya melebihi 89 km. Jadi sehari untuk shopping di lokasi dalam radius 89 km. Adakah itu dikategorikan musafir? Iya, jadi macam ini saja. Kita ni lihat awal musafir kita ni tu dikira start kita ni meninggalkan negara kita ni. Artinya kalau Isa tinggal di sempadan Jurudong, di perbatasan Isa keluar daripada kampung Jurudong itu, Isa sudah diiktiraf sebagai mula bermusafir. Artinya masuk Jurudong, masuk ke Rimba sebagai musafir dan menuju ke negara jiran kita. Jadi destinasi daripada kita ni keluar daripada kampung kita, di perbatasan kampung, sampai kita ni menuju ke destinasi sebagai the mall itu tadi, hendaklah ia sudah mencukupi syaratnya 89 km. Apatah lagi kalau kita ni dari mall A ke mall B, itu sudah dikira lebih lah. Kita ni sudah masuk syarat dikategorikan orang yang bermusafir. Pandai-pandai shopping aku dari fajar, dari subuh. Banyak takkan dicari tu. Awal buka kedai. Tetapi ingat Isa, mungkin keharusan untuk kita ni berbuka ada, tetapi bukanlah sewenang-wenangnya kita boleh makan di halayak ramai. Jadi di sana menunjukkan kepada kita sebagai kita ni musafir, kita ni disunatkan imsak, menahan diri. Artinya di sana tu apabila kita ni sampai sudah destinasi Isa, sebagai contoh di Mall A, itu yang Isa niatkan dari Brunei tadi. Jadi apabila Isa datang ke Mall A tu, jadi menurut hukum sunat bagi Isa imsak. Tidak selambah-lambahnya mengambil prioriti. Aku diharuskan berbuka, tidak. Kerana kita ni perlu ingat juga, menurut Imam Asy-Syafi'i di sana tu menyatakan bahawa sunat kita ni menahan diri di sana tu. Tetapi andai kata kita ni merasa lebih mudarat sampai anda ternafas sebagai contoh, memudaratkan. Shopping dan di sana menunjukkan Isa sudah kan imsak susah. Jadi dengan sendirinya pakailah budi bicara kita ni. Kita beli makanan yang fast food. Janganlah kita ni makan di halayak orang ramai. Kerana kita ni wajib juga menghormati bulan Ramadan. Dan dalam pada itu, jika pun Isa akan menikmati tadi sebagai status kita ni seorang musafir, maka Isa hendaklah makan di tempat yang tertutup. Kerana ditakutkan sekarang kalau Isa makan di halayak ramai, Isa akan masuk sekarang ni macam-macam. Kita akan mendapat tuhmah. Dan yang kedua, kita akan dikenakan hukuman. Walaupun kalau sekiranya kita dikenakan hukuman, tidak ada excuse Isa menyatakan saya musafir, tidak. Kerana sebagai musafir kita ni ada alternatif yang Allah Taala beri supaya kita ni jangan kita ni walaupun diberi kelonggaran tidak boleh sewenang-wenangnya kita ni makan di halayak ramai. Itu tata tertibnya. Bukannya semudah yang kita cakap. Macam dah besok makannya kan. Walaupun statusnya musafir. Kenapa saya jadi contoh ya? Kalau lebih dekat Isa. Kalau sudah shopping, dia ternafas mesti banyak. Pandai saya shopping. Sampai dia ternafas. Okey. Mungkin daripada pengalaman Ustazah, persoalan apa yang orang sering jadi kekeliruan mengenai dengan isu musafir ini? Mungkin ramai yang bertanya kepada Ustazah sebelumnya. Ya, selalunya orang yang bermusafir ini mereka bertanyakan isu sekiranya mereka berada di dalam negeri, sebagai contoh dia mengadakan pelayaran. Sedangkan ini di negara kita ni di akhir Ramadan. Tiba-tiba ia datang ke negara jiran itu lambat berpuasa. Artinya kita ni awal, diorang akhir diorang lambat, bermakna kita ni 30
negara jiran kita ni itu sudah berapa tu kalau yang lambat baru 29. Jadi apabila kita ni berlayar ke negara jiran tersebut dalam 30 Ramadan, apabila ni kita ni sampai di sana diorang masih 29. Jadi 29 diorang meruyah anak bulan, tapi anak bulan Syawal belum nampak. Jadi dengan sendirinya kita ni yang berada di negara tersebut, kita ni andai kata negara tersebut masih lagi Ramadan, kita ni wajib berpuasa bersama dengan penduduk yang kita ni tinggal di sana. Apa tu? Di mana kita berada, di mana kita ni ikut. berada. Walaupun kita ni masa di Brunei sudah 30 Ramadan. Bermakna apabila di sana masih lagi Ramadannya, maka kita ni wajib berpuasa. Jadi bermakna puasa kita ni sudah menyacah menjadi 31 lah itu. Extra bonus. Alhamdulillah. Itu salah satu daripada anugerah Allah. Tetapi andai kata kita ni berada dalam sebuah negara, artinya negara itu advance awal mereka berpuasa. Bermakna kita ni ketinggalan. Jadi apabila kita ni datang di negeri tersebut, kita ni masuk hari yang ke-30 sebagai contoh. Jadi di sana sudah nampak Syawalnya, Lebaran sudah. Jadi apabila kita ni datang ke sana, nampak orang sedang berhari raya. Jadi dengan sendirinya wajib kita ni berbuka. Berbuka puasa dalam arti kata kita ni haram berpuasa pada masa itu dan ikut berhari raya bersama penduduk di sana. Tapi kalau sekiranya mereka sudah menjalani Syawal, misalkan 1 Syawal, tapi balik ke negara kita ni masih lagi sedangkan balik ke negara kita ni masih lagi berpuasa. Jadi bagaimana kedudukan itu? Ini macam cabin crew lah kali ya. Ya belayar. Mungkin ada 2 family. Jadi kalau sudah keadaannya macam itu, Fadilah, bermakna kalau kita ni dari negara jiran tadi, kita ni tidak berpuasa berhari raya. Jadi apabila kita balik ke negara kita ni, berpuasa masih. Kan tidak berpuasa, tidak dapat kita ni berpuasa lagi. Kerana kita ni berbuka. Jadi kewajipan kita ni ialah imsak, menahan diri menghormati Ramadan yang di negeri kita ni itu berada. Tapi adakah ianya wajib dikada? Itu lihat keadaan. Sekiranya Ramadan kita ni itu sudah mencukupi minimum sebulan dalam takwim hijrah 29 hari. Jadi dengan sendirinya tidaklah wajib kita ni mengqada. Andai kata puasa kita baru 28 hari, apabila datang ke negeri tersebut, kita ni nampak mereka masih berhari raya dengan contoh, maka dengan sendirinya kita wajib mengqada 1 hari lagi untuk menggenapkan minimum takwim hijrah 29 hari. Wallahu Alhamdulillah. Persoalan mengenai dengan imsak ini tadi ni, bukan untuk pengetahuan bersama ya. Kan di bawah paras kesederhanaan lah ya, artinya kan imsak ini menghormati. Ada sukat-sukatnya kah sebenarnya ataupun ikut sendiri punya naluri? Imsak artinya kita ni menahan diri kita ni daripada makan dan minum. Artinya macam ibarat kita ni sebelum kita ni bersahur tadi. Imsak menahan. Jadi dalam perspektif kita ni yang sedang hadir sebuah negara yang sedang berhari raya, atau kita ni sebagai seorang musafir tadi kita ni perjalanan itu adalah perjalanan kita sebagai musafir itu adalah prioriti kita ni diharuskan berbuka. Jadi apabila kita ni sampai ke destinasi yang kita ni tuju, jadi di sana tu kita ni menghormati itu tadi imsak tu. Imsak itu artinya ikutlah kita ni. Jadi dalam arti kata kita ni menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang boleh mencemarkan suasana Ramadan tersebut. Antara lain dia tadinya Izzat tu kita ni dilaranglah makan di kedai halayak ramai. Artinya sana tu. Jadi di sana tu kan ditanya sukat-sukatnya kalau imsak batas kita ni yang sudah berhari raya itu tidak ada hujungnya. Orang bersungkai kita ni ikut bersungkai. Tapi kalau imsak sahur kita ni tahu kerana batasnya daripada 10 minit sebelum kita ni imsak atau 10 minit sebelum masuk waktu waktu subuh, maka 10 minit itu adalah kita ni menahan diri. Menahan diri dalam arti kata sekiranya kita ni sudah bersedia awal, jadi 10 minit itu kita ni boleh ready memberus gigi kah, artinya kita ni sudah ready untuk mengerjakan sembahyang subuh. Dalam pada itu imsak itu bukanlah bermakna kita tidak boleh makan dan minum. Andai kata kita ni terbangun sekali kita ni bangun dalam aspek kita ni bangun sahur, melihat jam tinggal 10 minit lagi masuk waktu waktu subuh. Kecemasan waktu kecemasan. Kalau trafik light warna kuning mau bertukar ke warna merah. Jadi saat tersebut kita ni berhati-hatilah imsak kita ni. Artinya azan saja fardu subuh dengan sendirinya itulah sempadan lampu merah kita ni menahan diri kita ni. Alhamdulillah. Jelaskan. Jadi oleh kerana ceramah kita hari ini musafir di bulan Ramadan, secara kesimpulannya lah bagi tajuk yang kita bawakan pada hari ini.
Alhamdulillah. Jadi kita ni bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Allah Subhanahu Wa Taala bagi rukhsah kepada orang-orang yang bermusafir, di mana orang-orang yang musafir ini seandainya menurut Imam Syafi'i mereka rasa mudarat dalam mereka mengerjakan puasa ketika dalam musafir, mereka afdal mereka berbuka. Tetapi andai kata di dalam mereka bermusafir itu mereka tidak ada menanggung apa-apa kepayahan, tidak ada menanggung apa-apa kesusahan, Imam Ghazali menyatakan lebih afdal mereka berpuasa. Jadi di sana menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Kasih dan sayang kepada kita. Jadi di sanalah kita ni untuk merebut keistimewaan Ramadan, walaupun kita ni diberi kelonggaran. Jadi kita ni harus menilai kerana Ramadan kalau kita ni berbuka suka-suka hati, tadi bukan suka hati kerana dia haruskan, tetapi dalam suasana kita boleh menunaikannya, maka ada lebih baiknya kerana Allah Taala Maha mengetahui apa yang terkandung dalam hati kita dan kemampuan kita. Jadi 3 faktor tadi yang membolehkan kita diharuskan berbuka puasa sebagai musafir. Jarak perjalanan kita lebih daripada 89 km. Ya. Tunggu. Bukan. Perjalanannya dengan niat yang baik, bukan untuk maksiat. Kalau contoh maksiat dengan sendirinya gugur, tidak ada hak untuknya. Musafir. Berdosa pula sudah tunda puasa dan maksiat lagi. Yang ketiganya sabar. Saya cuba menghafal ni. Apa ya? Memudahkan sebelum fajar. Artinya memudahkan. Artinya kalau kan bermusafir tu, kita ni memudahkan meninggalkan tempat kita sebelum terbit fajar saja. Alhamdulillah ya, dengan ada penerangan sebentar tadi, boleh kita jadikannya panduan, terutama sekali di bulan Ramadan ini. Banyak sebetulnya yang perlu kita ketahui dan juga bagi mereka yang belayar, mungkin hari ke-29. Dan walaupun orang terlebih ke tani berpuasa, itu merupakan satu bonus juga. Tapi kalau sekiranya kalau tani balik ke negara Brunei sekiranya sudah masih lagi berpuasa, sedangkan negara jiran kita sudah Syawal, tapi kita dikenakan imsak. Imsak dikenakan imsak, dan andai kata kita ni masuk ke dalam suasana 28 Ramadan, wajib kita ni mengqada satu hari untuk menggenapkan 29. Alhamdulillah. Tapi kalau boleh-bolehnya kita raih sepenuhnya lah keberkahan Ramadan itu. Kita cuba sedaya upaya semampu mana, walaupun jadi musafir, tapi kita cuba saja sejauh mana kita mampu, kalau ia tidak memudaratkan lah ya. Sebenarnya hati dan iman kita lah yang ingin membuat satu keputusan. Kan cantik gulungan ceramah Ustazah. Terima kasih banyak Ustazah.